Terus menyambung pengajian kitab ya tafsir ya ayyuhalladzina amanu, tafsir ayat wahai orang-orang yang beriman. Baik tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT, kita nak sedikit lagi tuan-tuan nak habiskan tentang tajuk larangan menjadikan orang kafir dan orang munafik itu sebagai wali, sehinggalah mereka beriman. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa ulumihi fid darin amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, muka surat 418 ya. Saudaraku tercinta, janganlah terpedaya dengan rancangan dan tipu helah mereka, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kata pengarang kitab, jangan terpedaya dengan rancangan dan juga tipu helah mereka. Ini tuan-tuan sejarah di zaman Nabi SAW ini, ada di kalangan umat Islam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sendiri pun yang terpedaya, terpengaruh dengan tipu daya helah, sama ada dia kafir ataupun dia munafik. Dan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 30 itu tentang, dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir musyrik Makkah menjalankan tipu daya terhadapmu. Tipu daya tuan-tuan, dalam peristiwa hijrah. Saya yakinlah ramai dah asatizah cerita tentang hijrah ni. Saya ingat tuan-tuan semua dah ingat kot pasal hijrah ni. Ke dengar-dengar lupa kan. Yang mana Nabi SAW kena keluar daripada Mekah. Kerana apa? Kerana kafir musyrik Mekah ni nak membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka rancang untuk apa? Untuk menahanmu, tahan, untuk membunuhmu dan untuk menghalau, mengusir kamu. Jadi banyaklah kata apa, dia punya plan tu. Plan A, plan B, plan C. Ada yang nak bagi pandangan, ada yang bagi pendapat kita masukkan dalam peti biar mati, ada yang halau, hantar dia pergi luar kawasan, ada yang suruh bunuh dan sebagainya. Jadi dalam mereka merancang menjalankan tipu daya ni, mereka menjalankan tipu daya, wayam kuruna, mereka jalankan tipu daya, wayam kurullah, dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Ini Allah Ta'ala membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana pula dengan umat Islam? Allah Ta'ala tak bantu ke? Bantu Nabi SAW sahaja ke? Allah Ta'ala bantulah. Itu janji Allah. Tapi kita kena cukup syarat lah. Kata apa, tawajuhnya, keikhlasannya, benar-benar kata memohon kepada Allah Ta'ala. Jangan ada sebab yang lain. Barulah kata apa, Allah Ta'ala itu bantu kita. Dan
Nabi SAW ni berhadapan dengan musuh kafir Quraisy. Kafir. Kalau kita hari ni sesama kita, sesama Islam. Sesama Islam. Jadi hati-hati kalau nak baca ayat ni. Kan? Tak tuju kepada sesiapalah. Hati-hati. Sebab apa? Sebab kerana ayat ni wayamkurullah, Allah Ta'ala juga kata apa, menggagalkan tipu daya mereka. Dan kerana Allah sebaik-baik yang mengadakan tipu daya. Tipu daya. Banyak kisah-kisah Nabi Rasul alaihissalam, kita boleh ingat balik. Nabi Nuh ke, Nabi Musa ke, bagaimana Nabi-Nabi Rasulullah SAW berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Siapa yang menggagalkan rancangan-rancangan musuh-musuh mereka itu? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas itu ketika mana Nabi SAW keluar pada malam hari itu, dia lari dengan Abu Bakar tu, keluar daripada rumah, dia baca ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kami jadikan dinding, maknanya tembok tak nampak, depan tak nampak, belakang tak nampak. Dan Nabi SAW tabur pasir debu atas kepala-kepala wajah mereka. Allah Ta'ala hina mereka. Baik. Kemudian kata pengarang, janganlah terpedaya dengan kebatilan barangan dagangan mereka. Orang kafir ni tuan-tuan, dia jual barang yang batil. Apa dia hari ni tuan-tuan? Yang melalaikan kita. Antaranya apa? Nyanyian, muzik. Banyak konsert hari ni banyak. Yang LGBT-nya, yang apa lagi tuan-tuan? Dia kalau umat Islam ni tak ilmu orang kata apa, di dada tu tak kuat, tak belajar lah, jahil lah. Asas akidah tu tak mantap. Senang-senangnya orang kata apa, dipengaruhi oleh. Sebab itu penyanyi-penyanyi ni yang kafir ni, dia bukan menyanyi saja. Setiap lepas dia menyanyi ataupun sebelum, dia akan bercakap. Kebiasaannya dia akan bercakap tentang kebebasan. Itu dia. Kebebasan. Dia tak terus kata dia tak terus sumpah kata Islam ni gini, dia tak maki Islam. Tetapi dia guna apa? Dia selingan dia tu. Yang hadir ni semua nakkan kebebasan, betul? Betul. Lama-lama dia masuk jarum dia. Tapi ada bagusnya jugalah, tuan-tuan, kita ni negara Islam. Bila mana jadi macam tu, terus kena ban, blacklist. Bagus. Biar dia tahu mana Rabu, mana Khamis. Dia bukan langit dengan bumi dah sekarang kan. Baru tahu Rabu, Khamis. Sebelum tu dia tak tahu hari Rabu dengan hari Khamis. Lepas ni dia sebut Malaysia aku dah tak boleh dah. Apa maksud? Kenapa tak boleh? Aku mulut celupa. Padan muka kau. Orang tak belasah pun dah okey dah tu. Kalau belasah dulu baru hantar balik, perang pula, negara pula, payah pula ni tak. Baik. Jadi kata pengarang, jangan terpedaya dengan kebatilan barang dagangan mereka. Itu baru nyanyian, belum dia apps-nya yang segala bagai macam-macam lah tuan-tuan. Kemudian janganlah takut dengan strategi mereka untuk menghancurkan generasi muda Islam seperti yang berlaku pada masa kini.
Generasi-generasi muda ni dirosakkan. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang muda ni lah tuan-tuan, kita kena betul anak-anak kita, anak cucu kita tuan-tuan, terutama yang lelaki, bawa ke surau masjid. Bila dia besar sikit, bagi dia jadi imam, suruh dia azan. Jangan macam mana cucu tu boleh azan? Tahu tak boleh, dia malu. Umur berapa? Umur 12 pemalu lagi. Lelaki. Kalau perempuan tahan lah. Lepas tu 13, lepas tu 14, lepas tu 15, dah 20. Tapi pemalu lagi anak saya tu. Tak apa benda yang dia tak malu pun tak tahu. Saya tengok tuan-tuan, kalau remaja-remaja ataupun budak-budak Arab, confident dia lain macam. Suruh azan. Suruh apa? Sah pertama, kita tak bagi duduk, dia pergi sah pertama. Walaupun dari segi adab dia tak ada lah, dia biadab sikit lah. Kata orang kita ni adab, terlebih adab pula, sampai semua benda tak boleh nak buat. Tok imam tak boleh, azan tak boleh, ucap tak boleh, doa selamat tak boleh, semua benda tak boleh kan? Jadi kita nak tuan-tuan, remaja-remaja kita ni tuan-tuan, jangan dirosakkan. Maknanya kata apa, menghancurkan generasi muda. Maknanya dia biar orang muda ni jahil, dia biar orang muda ni, orang kata apa, bila mana dia tak faham Islam, bila mana dia menikah, dia pun tak dapat didik, tak dapat tarbiyah anak isteri dia. Sebab itu tuan-tuan, rosaknya orang muda, pemuda-pemuda, maka habislah. Nak tahu tuan-tuan akan datang, bagaimana generasi akan datang, tengok orang muda. Kalau orang muda tuan-tuan, Masya Allah, soleh belaka, insya Allah. Jadi yang dah meninggal, yang dah berumur-berumur ni meninggal, maka remaja inilah yang akan memimpin negara, yang akan mendaulatkan Islam, yang mengamalkan Islam, mengimarahkan surau, masjid dan sebagainya, menyebarkan Islam, segala syiar Islam tu disebarkan. Ini kerana ini adalah strategi dan juga tipu helah mereka. Apa kita sebut apa, propaganda ke apa. Dia kata pengarang, wahai pemudi Islam, janganlah takut dengan kekuatan Israel yang menghancurkan. Ini dia semangatlah, dia nak sebut tentang pemuda Palestin, tak takut. Budak-budak di Palestin tu tuan-tuan, dia dalam hati dia, kalau sebut Israel tu, dia cukup benci. Malah tuan-tuan, kita negara Islam, kalau kita tahu orang tu orang Israel, apa perasaan kita? Kalau tuan-tuan terserempak dengan Israel, pegang bendera Israel, pegang gambar Presiden, Perdana Menteri ke apa, Israel, tuan-tuan rasa macam mana? Kau pergi balik, kita benci. Walaupun kalau dia datang dengan pasport ke apa ke dan sebagainya, kita tak boleh buat apa lah kan. Tapi kalau dia datang buat provokasi ke, dia buat apa benda ke, kita benci tu. Lepas tu dia Arab-Arab sana, kalau dia orang menyamar, dia bukan Israel tapi dia menyamar. Dia nak tengok orang Islam ni betapa bencinya orang Islam kepada Israel, laknatullahi alaih. Dia buat-buat, dia jadi wartawan. Dia buat-buat tanya, saya daripada ni Sen TV Israel. Kawan tu dengar Israel terkejut, terus dia tak layan, dia belah terus. Dia Arab ke, dia Mesir ke, di mana. Yang tu kita nak. Kerana apa? Kerana mereka dilaknat oleh Allah. Apa kita nak peduli dengan mereka? Jadi kata pengarang, jangan takut dengan kekuatan Israel yang menghancurkan permusuhan dan kedengkian mereka tujukan kepadamu. Kami memohon kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala supaya membinasakan dan menimpakan keburukan ke atas mereka. Kita boleh doa, wa ahlikil kafarata, ahlik, binasakan mereka, hancurkan mereka. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din, dammir. Kemudian wazalzil aqdamahum, goncangkan bumi di bawah kaki mereka. Wasallit alaihim kalban min kilab, ya qahhar, ya jabbar, ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab. Biasa kita bila ana Palestin dibunuh dah ramai sangat, bacalah kunut apa? Nazilah. Kunut nazilah. Habis itu kalau tak dibunuh tak payah baca kunut nazilah. Boleh je baca. Setiap kali subuh tu baca. Kenapa tuan-tuan? Kerana mendoakan kebinasaan, supaya membinasakan dan memburukkan, menimpakan keburukan ke atas mereka. Wahai Tuhan, goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka, binasakanlah kaum Yahudi dan kafir, serta menangkanlah kami ke atas kaum kafir. Wahai Tuhan, ini doa tuan-tuan, jadikanlah kami mencintai keimanan, dan hiasilah keimanan itu dalam hati kami. Tanamkanlah sifat benci dalam hati kami terhadap kekafiran dan kemaksiatan. Berilah petunjuk kepada kami, wahai Tuhan semesta alam. Baik tuan-tuan, habis tuan-tuan seruan tentang larangan menjadikan orang kafir sebagai wali. Baik, kita masuk tuan-tuan seruan yang seterusnya tentang kewajipan menepati janji dan mengingati segala yang dihalalkan dan diharamkan. Saya berlindung kepada Allah SWT dari segala godaan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Ini Allah Ta'ala perintahkan kepada orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Al-uqud ni perjanjian. Kalau nikah tu akad nikah. Aqdun. Akad nikah tu bila apa yang kita janji tu, iaitu kita kena jadi pelindung kepada isteri, anak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kan? Sebab itu bila mana seorang suami masa akad tu tuan-tuan, sebelum tu dia janji dengan mak ayah perempuan tu nak jaga elok, nak ni elok, kan? Bila mana dah berumah tangga tuan-tuan, dia tangan-tangan dengan isteri dia tu, kan? Bila tak saya nampak tuan-tuan hari ni kot, tak tahu suami isteri ke, dari belakang dia depan, tengah ikut dia bawa kereta. Kereta tu macam ke kanan kiri, rupanya tengah bertumbuk tuan-tuan. Ni pumpang. Tak apalah, rumah tangga dia, ikut suka dia lah. Mungkin kita tengok zahir dia bertumbuk, rupanya siang bertumbuk, malam elok je, kan? Kita tak tahu. Siang lebam muka isteri dia, malam dah berbaik dah, kita tak tahu. Kita jangan campur tangguk, jangan kita ikut campur rumah tangga orang tuan-tuan. Baik, jadi aufu bil uqud maksud dia penuhi dan sempurnakanlah perjanjian. Apa dia tuan-tuan? Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis sayd wa antum hurum. Baik, dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternak dan sebagainya. Maknanya kita ambil perjanjian. Maknanya kita janji dengan Allah Ta'ala, kita berjanji dengan Allah Ta'ala, maknanya apa yang Allah Ta'ala halalkan, maka kita makan, kita ambil, kita guna, kita buat. Dan makanan yang dihalalkan ni, kecuali apa yang akan dibacakan tentang haramnya kepada kamu, melainkan ada binatang
atau makanan yang dia akan yutla alaikum, mana akan dibacakan kepada kamu tentang haramnya binatang tersebut. Halalnya binatang ternak itu dan sebagainya, maknanya melainkan apa yang Allah Ta'ala kata haram, haramlah, yang mana halal, halallah. Tidak pula bererti kamu boleh menghalalkan pemburuan ketika kamu dalam keadaan berihram, ghaira muhallis sayd wa antum hurum. Dan orang ketika mana dia sedang berihram, maka dia tidak boleh, tidak dihalalkan bagi dia untuk berburu. Masa tengah berihram tak boleh tuan-tuan pergi tangkap binatang, pergi apalah, kejar binatang dan sebagainya, tak boleh buru. Innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa yang dia kehendaki. Innallaha yahkumu ma yurid, Allah ni dia tetapkan hukum apa yang dia nak. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada hak, dia nak tetapkan hukum macam mana. Kalau kita boleh persoal lagi dengan mak ayah kita, anak-anak boleh persoal lagi. Kalau ayah kata undang-undang rumah ni pukul 9 lepas isyak, 9.30, 10 dah tak boleh dah keluar rumah. Undang-undang, mesti anak lawan. Undang-undang apa ni lah? Kerajaan pun tak buat, polis pun tak larang. Jadi ayah cakap rumah aku, suka hati aku lah. Kau bayar aku rumah ni, aku bayar. Terus masuk bilik anak tu. Tu. Atau ayah dia tidur, dia keluar. Kau boleh kira budak-budak sekarang kan? Jadi Allah SWT dia nak tetapkan hukum mengikut kehendak dia. Baik, keterangan dan penjelasan. Saudaraku se-Islam, surah Al-Ma'idah. Ini surah Al-Ma'idah, ayat yang pertama, surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah dimulakan dengan seruan yang berkat bagi orang-orang yang beriman. Ini maklumlah, ya ayyuhalladzina amanu, Allah seru wahai orang-orang yang beriman. Surah tersebut diturunkan kepada Nabi SAW dalam satu masa, iaitu ketika baginda menunggang unta yang lumpuh. Seterusnya leher unta tersebut putus akibat beban surah ini. Surah ni tuan-tuan, dia begitu berat. Maknanya bila mana dia turun kepada Nabi SAW ni, ketika mana Nabi SAW sedang menunggang unta. Unta tu dalam keadaan lumpuh. Bila turun surah Al-Ma'idah ni tuan-tuan, bebanan, maknanya surah ni turun sampai putusnya leher unta tersebut. Kerana wahyu-wahyu ni tuan-tuan yang turun kepada Nabi SAW ni, mana berat Nabi SAW turunnya wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana cara-cara wahyu ni, ada beberapa caralah Allah Taala turunkan wahyu. Ada yang melalui mimpi para nabi, para rasul alaihi salam, itu adalah wahyu. Mimpi Nabi Yusuf alaihi salam, mimpi Nabi Ibrahim alaihi salam, mimpi siapa lagi? Kisah-kisah mimpi ni, iaitu ahsanal qasas, kisah yang paling baik itu kisah Nabi Yusuf AS. Dan Nabi Yusuf ni dia boleh takbir mimpi. Dia boleh. Raja tanya apa sebab ni, Masya Allah, 7 tahun kemarau, 7 tahun subur, lembu kurus makan lembu gemuk, dia boleh tafsir. Dan juga wahyu itu turun berupa bunyinya loceng. Kemudian turunnya Jibril dalam menyerupai manusia, ataupun berupa dengan rupa yang sebenar dia. Itu beberapa caralah turun wahyu kepada Nabi SAW. Baik, surah Al-Ma'idah ni berat dia, maknanya bila dia turun ketika Nabi SAW turun kepada Nabi SAW surah ni, Nabi SAW berada di atas unta, putus leher unta tu. Asma bin Yazid
radhiyallahu anhu berkata, saya memegang tali kekang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu surah Al-Maidah diturunkan. Asma bin Yazid, dia radhiyallahu anhu, dia kata dia pegang tali kekang unta tu, yang ikat unta tu lah, waktu surah Al-Maidah ni turunkan. Beban surah tersebut menyebabkan leher unta hampir putus. Asma kata hampir putus. Yang tadi yang sebelum tu sebut putus leher unta tu. Baik, hujah ini diperkuat lagi dengan pendapat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menyatakan surah Al-Maidah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda menunggang unta. Baginda telah turun dari unta kerana ianya tidak mampu membawa beban surah ini. Nabi sallam berada di atas unta. Bila turun surah Al-Maidah, Nabi turun daripada unta tersebut. Kerana apa? Kerana tak mampu unta tu tak mampu nak menampung, menahan beban surah Al-Maidah. Baik, Jubair bin Nufair berkata, ketika menunaikan ibadah haji, saya menemui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya, wahai Jubair, apakah kamu membaca surah Al-Maidah? Maknanya Aisyah tanya kepada Jubair, kamu baca surah Al-Maidah? Saya menjawab, ya. Dia berkata, itu surah terakhir yang diturunkan. Apa yang kamu dapat darinya suatu yang dihalalkan, maka halalkanlah. Dan apa yang kamu dapat darinya suatu yang diharamkan, maka haramkanlah. Baik. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya kepada Jubair, Jubair, kamu baca surah Al-Maidah? Ya, saya baca. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata, apa yang kamu dapat, maknanya daripada surah tu, kamu baca surah tu, kamu faham apa yang Allah Ta'ala halalkan, kamu halalkan. Dan apa yang kamu baca, kamu dapat kamu faham daripada surah Al-Maidah, apa yang Allah Ta'ala haramkan, kamu haramkan. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kepada Jubair bin Nufair. Baik, marilah kita sama-sama meneliti petunjuk yang terdapat dalam seruan ini yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Baik, seruan pertama mengandungi perintah dan maklumat. Apakah perintah dan maklumat tersebut? Perintah tersebut berbunyi, penuhi dan sempurnakanlah perjanjian. Aufu bil uqud. Kita ni tuan-tuan, ketika mana di alam roh, tuan-tuan mungkin dah maklumlah, kita dah sebab itu tuan-tuan, di alam roh seluruh semua roh itu telah menjawab ketika mana Allah Ta'ala bertanya, alastu bi rabbikum wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Wa idh akhadha mana ketika mana Allah mengambil perjanjian, Allah tanya apa? Alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala. Kalau jawab bala ni tuan-tuan, dia tak sama dengan na'am. Bala ni maknanya ya, betul. Kami mengakui, kami bersaksi, kami menyembahmu ya Allah, kami tidak menyekutukanmu ya Allah. Bala. Qalu bala. Qalu bala syahidna. Sebab itu bayi-bayi yang dilahirkan semuanya Muslim, mukmin belaka. Nabi SAW bersabda, kullu mauludun yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir itu, semua mereka ini, lahirnya mereka ini dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maksud apa? Suci, bersih, maknanya dia Islam. Kemudian Nabi SAW bersabda, fa'abawahu, kedua ibu bapa dia, yuhawwidani, menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, menjadikan dia Nasara, au yumajjisani, atau menjadikan dia Majusi. Dan kita tengok dalam hadis ni tak ada lah disebut ataupun dia mengislam ataupun Nabi SAW tak bersabda ibu bapa mengislamkan anaknya. Ada? Tak ada. Sebab budak tu dah Islam dah. Budak tu dah Islam.
Sebab itu seandainya Allah Ta'ala mengizinkan bayi-bayi itu boleh bercakap, nescaya dia akan kata dia adalah orang Islam. Saya orang Islam, orang mukmin. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika mana di alam roh, semua kita jawab qalu bala syahidna. Kemudian ada yang mengatakan qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Apa sambung ayat tu tuan-tuan? Maknanya nanti tuan-tuan, alam roh dia elok je. Qalu bala syahidna, betul, naam, ya, kami bersaksi, kami beriman. Bila mana tuan-tuan, ketika mana fayanfukhu fihi roh, ditiup roh tuan-tuan dalam rahim tu, kemudian lahir, membesarnya seseorang itu, maka tuan-tuan bergantunglah kepada ibu dan ayah dia, didik dia macam mana. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi perjanjian inilah yang kita kena penuhi, yang kita kena sempurnakan. Aufu bil uqud. Ibnu Abbas berkata, perjanjian itu melibatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas hamba-Nya. Maksudnya segala yang dihalal dan diharamkan di dalam Al-Quran tidak boleh dilanggari. Itu perjanjian tu. Maka setiap orang Islam tuan-tuan, dia terikat ni dengan perjanjian ni. Jangan buat main-main. Macam ada, saya dengar video kan macam-macam hari ni. Dia kata waktu dia belum nikah, dia ada dedah buka aurat. Lepas tu orang tanyalah, masa kamu dedah aurat tu dulu, sekarang kamu dah kahwin, suami kamu marah tak? Dia kata waktu dulu tak ada, bukan suami isteri. Jadi maknanya tak ada suami, boleh dedah lah. Kita jawab apa tuan-tuan? Dah menikah ke, anak dara ke, janda ke, dah, maknanya dia terikat dengan perjanjian dengan Allah, bukan dengan suami. Biasanya kalau ialah orang lelaki ke orang perempuan ke, bila dia bujang kan dia bebas, dah pergi kawan dengan orang ni, pergi bebas lah. Bila mana dah berumah tangga kan, dia kata tak boleh, saya sekarang ada isteri, sekarang ada suami. Mana berumah kerana apa? Kerana ada suami, ada isteri. Tu baguslah, tak apalah. Kita kata mana walaupun dia berubah kerana suami, kerana isteri, ada baiknya juga, betul lah. Tapi sebenarnya kalau tak menikah pun, tak ada suami, tak ada isteri pun, wajib dia taat kepada Allah. Kerana aufu bil uqud, itu perintah Allah. Allah Ta'ala suruh penuhi janji tersebut. Maka Ibnu Abbas yang faham tentang Al-Quran, yang dia kata perjanjian itu tu melibatkan antara Allah Ta'ala dengan hamba-Nya. Maknanya segala yang diharamkan, segala yang dihalalkan, yang ada di dalam Al-Quran itu tidak boleh diingkari. Tak boleh diingkari. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang buat dosa, kemudian dia kata dosa yang dia buat ni salah, dia mengaku, tu bagus. Bukanlah maknanya buat dosa mengaku dosa, bukan hanya makna boleh buat dosa, tidaklah. Tapi orang kata apa, dia mengaku dia salah, dia berdosa, maknanya dia tahu dia dosa. Lebih baik daripada orang yang dia buat dosa, dia ingkar. Orang kata dosa tu, tak adalah dosa apa, benda biasa-biasa je. Nah, orang cakap dosa, dia kata tak, dia ingkar. Orang ni lebih berdosa lagi. Kita maklum macam orang tak semayang lah. Tak semayang, Ustaz semayang, saya malas, saya berdosa. Okey, taubatlah. Tapi kalau yang tak semayang, debat-debat dengan orang, dia kalah, dia kata solat tak wajib pun. Ada orang macam tu, saya pernah jumpa. Kita duduk berdebat dengan dia pasal solat berjemaah, kan? Dia nak berkeras, nak solat bersendirian. Nak debat, kita debat lah. Debat. Lalah dia mati kutu. Dia kata apa? Solat tak wajib. La ilaha illallah.
jenis manusia nak menang ni tuan-tuan, payah betul lah. Ngaku je lah, aku malas pergi solat berjemaah, kan senang. Nah, ni jenis berkawan dengan syaitan ni payah. Syaitan kata, kau menang, kau kena menang, kau kena menang. Macam mana pun kena menang. Bila dia kalah, kan, mana benda hak dan benda batil, mesti kalah lah yang batil, kan. Lala dia, solat tak wajib. Nah, tanya dia betul-betul, kamu ketika mana kamu cakap solat tak wajib tu, apa i'tiqad kamu tu? Kamu nak menang debat ni ke apa? Nak taubat pada Allah Subhanahu Taala. Nah, jadi dalam bab-bab hukum ni jangan main-main. Kan? Nah, orang kata apa, kena orang kata apa, bab hukum kena berhati-hati, kena banyak beristighfar. Nah. Baik. Kemudian Abdullah bin Ubaidah berkata, akad itu mencakupi 5 perkara. Akad inilah maknanya perjanjian itu. Kita kata akad jual beli kan. Ijab kabul. Jual beli panggil ijab kabul. Kata Abdullah bin Ubaidah, dia kata akad itu mencakupi 5 perkara. Pertama apa? Pertama, akad iman. Iman, nikah, jual beli, perjanjian, sumpah. 5. Iman, kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kalau nikah, aku terima nikah fulanah bin fulanah dengan mas kahwin sekian-sekian. Nah, sah saksi. Jadi apa yang dia janji tu apa? Janji dia akan berusaha jadi suami, jaga rumah tangga, mawaddatan warahmah. Nah, tunggang terbalik macam mana pun rumah, sabar. Kunci dia sabar. Pakar motivasi tu cakap sejam, kunci dia sabar je tuan-tuan. Lepas sabar apa? Sabar. Lepas sabar, sabar. Tu je. Nah, orang ni 3 kali sabar, 4 kali pun tak apa. Rumah tangga insya-Allah selamat. Kan? Kemudian perjanjian apa? Jual beli. Itu dalam surah apa yang semuka tu? Nak sebut pula lupa pula tuan-tuan. Tak ingat tuan-tuan. Maknanya kena tulis tu. Faktubuh. Apa nama? Wal yaktub syahidaini min rijalikum. Lelaki, kalau lelaki seorang, kalau perempuan 2 orang tu jadi saksi tu. Itu kena tulis. Perjanjian juga tu. Nah. Kemudian sumpah juga dipanggil akad juga, sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Bahawa sayanya gini. Maknanya akad itu ada 5, kata Abdullah bin Ubaidah. Sikit azan. Baik, dalam Islam asas akad disebut dengan ayat yang ringkas, iaitu penuhi serta sempurnakanlah perjanjian. Maksudnya setiap mukmin mestilah memenuhi akad tersebut. Siapa tuan-tuan tak tunai janji dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, habislah dia. Tak selamat di dunia akhirat. Kena tunaikan aufu bil uqud. Kita beri laluan pada azan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, akhir tuan-tuan, kesimpulannya, dalam Islam, mana tadi tuan-tuan? Secara zahir Allah Ta'ala merintahkan kita untuk memenuhi kesemua akad yang benar, yakni segala yang dijanjikan dan kita janjikan. Dalam Islam, asas akad disebut dengan ayat yang ringkas, iaitu penuhi dan serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Maksudnya setiap mukmin mestilah memenuhi akad tersebut. Makna tuan-tuan, aufu bil uqud, maknanya kita dah mengambil perjanjian dengan Allah, maka kita kena tunaikan janji tersebut, iaitu dengan mentaati segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan wal mufuda bi ahdihim idza ahadu, dan memenuhi tidak memungkiri janji ni, itu adalah maknanya akhlak yang mulia, sifat orang mukmin. Kan? Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk juga tu golongan sifat-sifat tanda-tanda munafik tu. Dan bila mana dia cakap, asal cakap je bohong, asal berjanji je mungkir, asal diberi amanah je khianat. Maka sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita jadilah orang mukmin, orang Islam yang menunaikan, memenuhi apa yang kita janjikan. Mana perjanjian kita dengan Allah, kita dah mengambil janji dengan Allah Ta'ala inilah yang paling utama. Kemudian sesama manusia pun kena jaga jugalah tuan-tuan. Bila mana kita janji dengan orang, maka kita kena tunaikan. Kalau kita janjikan sesuatu yang kita tak boleh, kita minta maaf. Kita dah janji,
Takkan kita nak biar macam tu je janji kita. Kita dah janji-janji kita tak buat. Maka kita kena mohon maaf balik. Saya tak dapat buat. Tak, saya bercakap saja. Contohlah contoh. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, cukuplah sekadar tu tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Yang baik daripada Allah SWT, dan salah dan silap itu datang daripada kekurangan, kejahilan di saya mohon ampun pada Allah Ta'ala. Jamaah dengan tuan-tuan semua yang hadir, masih ucapkan kepada seluruh sah kepimpinan surau ini, tuan pengurusinya, Al-Fadil Ustaz kita, Tuan Imam, dan semualah yang hadir. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.